masuk ke belakang ni pun tak nampak lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita ada peluang dan ruang ikhwan dalam majlis ta'lim pada suasana yang sangat berkat, suasana yang cukup barakah. Satu, berkat kerana kita duduk pada waktu duha yang kekasih kita, kekasih Allah Jalla wa'ala mendoakan keberkatan pada umat dia. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dalam riwayat At-Tirmizi. Ya Allah, berkatilah umat aku, berilah berkat pada umat aku sebelah waktu pagi macam ni, waktu yang berkat macam ni. Yang kedua, disebabkan kita berada dalam keadaan berpuasa. Orang yang puasa ini cukup berkat. Kata sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, kata Abu Musa al-Asy'ari, orang yang puasa ni, dia puasa sungguh-sungguh dengan niat dia puasa dan dia memelihara segala imsak yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, saat dia puasa, waktu dia puasa, Allah sempitkan laluan ke neraka. Sempit, laluan ke neraka tu makin sempit, makin sempit, makin sempit sampai tertutup terus. Itulah keadaan orang yang berpuasa, punya berkat. Keliling dia itu dipenuhi dengan keredaan Allah, dengan kesayangan Allah, kasih sayang daripada Allah, barakah, rahmah daripada Allah. Yang ketiganya, kita berkat kerana kita berada pada bulan berkat. Bulan yang sangat berkat. Syahrul Azim, Syahrul Mubarak. Yang keempatnya, kerana kita sedang berjalan menuju kepada akhir-akhir daripada Ramadan. Akhir daripada Ramadan. Kalau kita di Malaysia, minggu-minggu ini adalah minggu kita sambut nuzul Al-Quran. 17 Ramadan adalah peristiwa nuzul Quran. Kalau kami di Pulau Pinang, kami cuti. Pasal itu hari ini kami melewak. Kami berjalan sana, kami berjalan sini pasal kami cuti. Jadi tempat yang tak cuti itu kerjalah. Kerana nuzul Quran. Jadi peristiwa Quran diturunkan itu adalah peristiwa yang cukup besar sehingga digunakan perkataan Lailatul Qadr. Lailatul Qadr adalah malam Quran diturunkan. Malam Quran diturunkan itu Allah menyatakan Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Allah kata, kami menurunkan Al-Quran pada malam yang cukup berkat. Dan kamilah yang memberi segala pelajaran, segala peringatan. Jadi kalau kita katakan ini minggu ini adalah minggu nuzulul Quran, bermakna minggu ini minggu yang cukup berkat.
Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu Nabi sebut pada kita ikhwan, carilah Lailatul Qadar itu, iltamisuha, carilah, tuntutlah Lailatul Qadar itu pada 10 yang akhir. Tapi kalau kamu lemah, Nabi kata, kamu letih, Nabi kata, kamu tak larat, kamu banyak kerja, kamu tak mampu, maka Nabi kata carilah pada 7 yang akhir. Itu adalah Lailatul Qadar. So, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu berada pada 10 yang akhir. Daripada 10 yang akhir, dia berada pada 7 yang akhir. Maka kerana itu, waktu yang kita lalui ini adalah waktu yang berkat kerana kita menuju ke situ. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah, kita tidak mengadakan perbincangan ataupun perbincangan yang berat-berat. Perbincangan kita semuanya ringan-ringan saja. Mudah-mudah saja, nak faham, nak hadam. Tentulah kita bercakap tentang 10 malam terakhir. Macam mana kita nak memburu Lailatul Qadar. Tapi ikhwan, kalau dipikirkanlah. Sebab kalau kita duduk di selatan, dipikirkanlah. Kalau duduk di utara, dipikirlah. Kalau kita fikir tengok, yang menjadi masalah kepada kita itu satu, bagaimana kita nak buru Lailatul Qadar. Satu. Kemudian yang tu kalau kita fikir tengok, nak memburu dia taklah susah sangat. Tapi ada yang kedua, bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni rasanya dia lebih penting daripada bahagian yang pertama. Iaitu bahagian pertama, kita telah get ready, kita telah siap untuk berhadapan dengan 10 yang akhir, untuk kita bekerja keras, kita akan melakukan suatu mujahadah yang besar terhadap diri kita, keluarga kita, untuk memburu kelebihan-kelebihan yang ada, kelebihan yang telah kita semua pakat tahu pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tanya apakah yang kita patut buat pada malam Lailatul Qadar, jadi kita duk menuju ke Lailatul Qadar, saya fikir semua kita tahu apa kita patut buat. Contoh katalah kita i'tikaf dalam masjid. Kita telah pun get ready, kita telah pun set kepala kita. Insya-Allah kita akan bagi masa kita untuk i'tikaf. Kalaulah kita tak i'tikaf dalam bentuk yang sempurna, kita akan bagi juzuk i'tikaf. Korang-korang kita kata pukul 3 pagi ke pukul 4 kita dah nak pergi masjid. Kita ada qiyamul lail. Kita ada sembahyang malam 10 yang akhir. Bermakna kita dah get ready, kita telah bersedia untuk melakukan itu. Dan kita get ready itu dengan sungguh-sungguh. Kita telah pun belajar dalam riwayat doa-doa apakah yang patut kita minta pada Allah. Saya fikir doa yang Aisyah sebut Nabi baca tu, kita semua dah hafal. Kita semua dah hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul af fa'fu anni. Kesemua kita dah get ready dah, kita dah bersedia dah. Ada orang begitu bersedia dia ikhwan, dia telah pohon cuti. Dia nak ambil lebih banyak cuti. Ada yang dah get ready, tukar jadual tidur dia. Dia nak tidur belah siang, dia nak berjaga belah malam. Maknanya, alhamdulillah ikhwan, masa ke semasa kita telah pun menunjukkan kesungguhan kita ke arah itu. Dan kita pun bukan saja hanya beriktikaf, kita juga ikhwan telah cuba memahami makna i'tikaf. Apakah makna i'tikaf yang ada? Supaya kita dapat seraksikan sesuai ke jiwa kita dengan makna i'tikaf. Hari demi hari kita belajar makna i'tikaf yang dikehendaki oleh hukum syarak. Dengan makna tinggal dalam masjid, menetap dalam masjid. Untuk apa?
dengan niat nak takarrub diri kepada Allah, dengan kita mengikatkan diri kita dengan suasana rumah Allah. Ahsanah buq'ah, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah rumah Allah. Kita berjalanlah ke dunia, di mana ke tempat yang paling baik? Ahsanu buq'ah min buq'atillah Masjidil Haram. Tempat yang paling baik di atas muka bumi Allah ni adalah Masjidil Haram. Itu nombor satu, ikhwan. Dipanggil Baitul Atiq, rumah yang paling tua. Kedua, jatuh kepada Masjidun Nabawi. Ketiga, jatuh Masjidul Aqsa. Artinya rumah Allah ni di atas muka bumi ni tak ada tempat boleh tandingi dia. Tahiyat dia tu tinggi. Tahiyat bermakna penghormatan dia, ketinggian dia yang Allah Ta'ala bagi pada rumah Allah ni terlalu tinggi. Cukup tinggi, amat tinggi. Jadi i'tikaf bermakna kita masuk ke dalam tempat yang cukup mulia, cukup mempunyai ketinggian, kehormatan. Kita menetap di situ, kita tinggal di situ pada waktu yang tertentu untuk membawa hati kita lebih dekat kepada Allah. Dan kita mengikatkan diri kita dengan suasana kemuliaan rumah Allah. Memikirkan tentang kemuliaan rumah Allah berbanding tempat-tempat yang lain. Termasuk rumah kita. Termasuk tempat-tempat yang pernah kita berjalan dalam dunia ni. Tak mana kita pernah berjalan. Istana ke, mahaligai ke, rumah-rumah besar ke. Tinggalkan pemikiran kita tentang benda tu. Walaupun kita duduk dalam rumah Allah tu agak kecil, rumah Allah tu agak lusuh, tak besar, mungkin berabuk, tapi dengan kita memikirkan kemuliaan rumah Allah, dia ada suatu tahiyat yang tinggi. I'tikaf ini, ikhwan, masuk dalam rumah Allah dengan niat mendekatkan diri pada Allah, dia termasuk satu daripada syiar yang ada dalam bulan Ramadan. Kata Abu Hurairah, bila masuk 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, Nabi akan i'tikaf dalam masjid. Isteri-isteri Nabi i'tikaf dalam masjid. Menjelang pada tahun yang akhir Nabi nak wafat, Nabi ambil 20 hari. Nabi i'tikaf dalam masjid. Dia termasuk syiar Allah. Macam mana puasa Ramadan termasuk syiar, i'tikaf juga termasuk syiar. Yang ni Quran sebut pada kita, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Quran kata sesiapa yang mengangkat syiar Allah, yu'azzim, membesarkan, mengagungkan, menunjuk kehormatan syiar Allah. Allah kata sungguh, ini bukan sebarang hati boleh buat, tapi ini adalah hati daripada yang bertakwa. Jadi kita habiskan masa kita tengah puasa lagi, kita sibuk lagi dengan hidup kita. Jadi kita bagi masa pada Allah untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Maka Allah bagi pada kita satu benda yang cukup besar, jiwa yang ada takwa. Subhanallah, ikhwan. Siapa dapat anugerah ni, ikhwan? Siapa dapat anugerah jiwa yang bertakwa? Tengok Quran sebut pada tempat lain. Inna akramakum indallahi attaqakum. Allah kata, yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kalau kita baca ayat itu, inna akramakum indallahi attaqakum. Inna sesungguhnya kata Allah, akramakum. Akram, alif tu baca baris di atas kak mati. Dia merujuk kepada makna paling mulia. Atas dia dah tak ada dah yang mulia. Itulah yang paling mulia. Macam Quran kata, summa radadnahu asfala safilin. Bacaan dia asfal. Asfala bermakna paling rendah.
Di bawah dia tak ada rendah dah, dia yang paling rendah. Asfal. Yani akram, paling mulia. Paling mulia. Maka yang paling mulia di sisi Allah. Kamu ni yang manakah yang paling mulia? Di sisi Allah. Aindallah. Aindallah. Dahsyat bacaan dia, ikhwan. Ainda di sisi. Itu indi kitabun. Indi qalamun. Di sisi saya ada pen. Tak ada benda lain. Ada pen, ada kitab. Di sisi saya ada qirtasun. Ada kertas. Di sisi Allah, indallah, di sisi Allah. Inna akramakum indallah, sesungguhnya semulia-mulia kamu. Di kalangan kamu ni ada orang yang mulia di sisi Allah. Di sisi Allah, yang mulia itu adalah yang bertakwa. Jadi, dengan ayat tadi, وَمَا يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang membesarkan syiar Allah, dia daripada hati yang bertakwa. Kalau dia dapatlah hati yang bertakwa, dia dapat yang ni. Dia dapat kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah. Tengok dalam satu ayat, Allah Ta'ala guna perkataan akhir daripada surah Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Tengok Allah nak cerita kemuliaan dia tu, dia guna ayat lagu ni. Allah kata, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau memanglah kita duk belajar ilmu tafsir ni, ayat ni dia tak patut datang dengan lillahi ma fis sama. Dia rentak kita buat ayat, dia kena datang dengan ma fis samawati wal ardi lillah. Patut dia macam tu. Patut dia ada mubtada baru ada khabar. Dia tak boleh khabar baru mubtada. Tapi Allah terbalikkan. Allah terbalikkan ayat tu. Patut ma fis samawati wa ma fil ard lillah. Patut Allah bagi tahu apa yang ada di langit, di bumi, itu kepunyaan Allah. Baru ayat dia betul. Tapi Allah muliakan, Allah muliakan ayat dia, kalam dia, diubah. Dia kata, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Patut Allah kata langit, bumi, dia punya. Tak, dia tak start lagu tu. Dia tak habaq langit, bumi dia punya. Tapi dia habaq lillahi, bagi Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Langit, bumi, kepunyaan Allah. Langit, bumi, kepunyaan Allah. Seolah-olah dia tunjuk kemuliaan langit, kemuliaan bumi. Tapi tak. Dia tunjuk dia mulia. Langit tak mulia, bumi tak mulia. Dia kata bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya, sebutlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tak ada satu pun yang bukan Allah punya. Lillahi, bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, apa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Berbeza dengan ayat, apa yang ada di langit dan di bumi, milik Allah. Tapi Allah memuliakan dengan diri dia, dia mulakan dengan diri dia, bada'a binafsihi. Dia start dengan diri dia. Bagi Allah. Maka sebahagian yang ada di antara langit dan bumi itu apa dia? Manusia. Dan rezeki manusia, kehidupan manusia. Maka Allah kata, walaupun semua ni kepunyaan Allah, tapi Tuhan kata yang mulia di sisi Allah. Bukanlah benda tu. Bukanlah langit tu yang mulia, bukanlah bumi yang mulia. Tapi yang mulia itu adalah suatu makhluk, tak kiralah nama dia manusia ke, nama dia jin ke, yang dalam diri dia ada takwa. Yang ni akramakum indallah. Akramakum indallah. Pasal tu ikhwan, tengok rentak ayat ni, Allah buat langit, buat bumi. Allah sebut dalam Al-Isra, langit tu ada beberapa lapis, 7 lapis. Dalam ayat lain Allah guna perkataan as-samawat, sab'u sama. As-sab'u samawat. Dia ada 7 lapis.
Allah cerita langit, Allah cerita bumi, Allah cerita dalam bentuk kebesaran, keindahan. Dia nak cerita kata langit dia buat tanpa tiang. Dia boleh buat langit tanpa tiang. Bukan bukan cerita perihal langit dan bumi. Cerita dia kemampuan dia buat langit tanpa tiang. Cara Allah cerita ayat ni, dia langsung tak puji langit, dia langsung tak puji bumi. Dia puji dia. Dia letak kedudukan dia sebagai pencipta langit, pencipta bumi. Maka bila kita tengok pada langit, kita tengok pada bumi, apa yang kita nampak? Kita nampak kebesaran Tuhan. Masya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah. Allah dalam ayat lain Allah sebut perkataan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tengok. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sampailah alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, itu semua. Allah kata sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan waqtilaful laili wan nahar, berselisihnya malam dan siang. Ada satu ikhtilaf, satu perselisihan bila malam nak masuk, siang nak bawa diri. Di situ ada satu perselisihan warna, alam akan bertukar, warna akan bertukar. Allah kata kesemuanya itu mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulul albab. Dan Allah sebut bila orang tu tengok langit dan bumi, dia tengok langit dan bumi, dia nampak kebesaran Tuhan, dia kata sepatah. Dia kata, ma khalaqta haza batila subhanak faqina azaban nar. Orang tu bila tengok-tengok dia kata subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ma khalaqta haza batila. Ma khalaqta haza batila. Langit tak ada tiang berlapis-lapis. Subhanallah. Di bawah langit pertama ni saja ada kawakib. Ada dia punya carkawala dia, kehidupan dia yang tak selesai lagi. Bulan besar mana, matahari besar mana, planet-planet lain besar mana, bintang besar mana. Quran bercerita kepada kita macam mana bintang itu sentiasa hidup. Bintang tu hidup, Allah kata, dan dia boleh memberanak, dia membiak. Akhirnya kita kata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Masa Allah cerita, langit, bulan, bintangnya, ahli sains semua terkejut. Bila Allah cerita semua ni, dia hanya memaparkan satu benda sahaja, kebesaran dia. Dia cerita pasal kebesaran dia aja. Dan apa yang dia nak daripada penceritaan itu, lahir dia nak dua benda ni. Kita yang tengok ni dapat tak dua benda ni? Satu apa dia? Kita kata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Yang kedua, faqina azaban nar. Selamatkan kami daripada azab neraka. Dia nak ini ya. Tapi dalam sebesar-besar alam dia buat ni, subhanallah ikhwan, tak ada satu dia puji alam dia. Tak ada. Dia tak puji langsung. Sebesar-besar alam, secantik-cantik alam, seindah-indah alam, dia tak pernah puji langsung. Tak ada. Tak ada ayat kita jumpa Allah puji dunia dalam Quran. Tidak ada ayat, demi Allah tak ada. Kita yang puji dunia, Allah tak pernah puji dunia. Dia cerita kemampuan dia buat dunia. Tapi yang selalu Allah puji apa dia? Akhirat. Akhirat yang dia puji. Kita akhirat ni kebetulan pula dia letak di alam ghaib. Alam ghaib. Alam ghaib bermakna alam yang kita tak nampak dengan kita kata ma ghaba anil hissi. Ma ghaba anil hissi. Apa dia? Benda yang tak terjangkau oleh panca indera. Dia ghaib. Yang hak ghaib ni jenis apa?
jenis kita membenarkan Allah. Tasdiq biqalbi, benarkan Allah. Allah cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita keindahan syurga, keindahan neraka, keabadian, kekalnya syurga, kekalnya neraka. Dia minta kita tasdiq. Dia tak macam dunia. Dunia kita, dia suruh kita fikir. Apa dia buat? Akhirat dia tak suruh fikir. Tak ada ayat kata kami buat syurga, kau fikirlah pasal syurga, tak ada. Alam ghaib, dia suruh kita alladzina yu'minuna bil ghaib. Terima. Yu'minuna bermakna terima. Terima itu bermakna tasdiq. Benarkan ada. Benarkan kata hal akhirat itu ada. Macam mana Tuhan cerita? Sikit pun jangan bagi korang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman sungguh dengan benda ghaib. Yang ni ikhwan, yang ni sepanjang perjalanan ni dalam dunia ni, dengan kebesaran Allah, keindahan Allah, macam-macam ada. Tiba-tiba Allah puji. Dalam dunia ni ada satu makhluk, nama dia manusia ke, nama dia jin, yang dalam diri dia ada takwa. Yang ni Allah puji. Hak ni Allah puji. Inna akramakum indallahi attaqakum. Dan tadi, wa may yu'azim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar Allah, Allah kata itu hati bertakwa. Hati ni dia puji. Hati ni dia puji. Allah puji jiwa. Yang jiwa itu ada mutmainnah, ketenangan, kedamaian, beriman pada Allah. Hati ni Allah puji. Hati ni Allah puji. Tengok macam Allah cerita, akhirnya dunia ni akan berjumpa dengan kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Macam mana Allah buat kiamat? Berlaku zalzalah. Goncangan yang kuat. Goncangan yang kuat. Bila goncang yang kuat tu jadi macam mana? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqal bermakna benda berat. Benda berat yang ada dalam perut bumi itu, bila bumi itu digoncang, benda tu temuk keluar. Macam mana berlaku satu goncangan yang besar. Akhirnya, dunia ni yang cantik tadi, yang macam-macam ada tadi, ada langit, ada bumi, ada planet. Akhirnya, Allah bagi rosak. Kita akan lihat ketidakamanan berlaku dalam dunia. Sedangkan dunia dah cantik. Laut cantik, darat cantik, semua cantik. Pepohonan hijau-hijau. Dulu ada satu penyanyi, apa nama dia? Dia buat lagu hijau. Hijau, apa nama dia? Zainal Abidin, nama dia. Penyanyi lama. Dia buat lagu hijau, suruh tengok hijau. Cantik dunia ni. Tapi akhirnya Allah buat apa dengan dunia? Dia buat zalzalah. Dia goncang. Dia goncang dunia segoncang-goncangnya. Keluar apa yang ada dalam dunia ni. Bila yang dikandung oleh bumi ni keluar balik. Dia peristiwa yang tak elok. Macam kita, kita makan tadi sahur, kita makan macam anak-anak kita. Dia makan. Abang kata nak puasa, dia makan sungguh-sungguh. Dia makan sampai termonyeh-monyeh. Sagi masuk pukul 11, pukul 12, perut dia sakit. Dia meloya. Dia belahak ni rasa pedas. Dia tak tahan sekejap lagi. Apa jadi? Yang duduk dalam perut dia tu keluar balik. Dia muntah. Peristiwa muntah ni peristiwa bagus ya. Apa jadi dengan muntah? Busuk, sisa, tak elok. Zalzalah bermakna Allah bagi bumi ni muntah. Tanda apa? Benda ni buruk dekat Tuhan. Allah tak suka. Tapi dia buat. Tak suka. Peristiwa dunia kena goncang ni, ikhwan. Peristiwa dunia kena goncang ni peristiwa hebat. Tapi tengok, Allah tak peduli pun dunia kena goncang. Nak pelingkup-pelingkup je lah. Dia guna dalam Quran, dalam surah Ibrahim,
Dia kata hari kiamat, dah tak ada dah langit, tak ada dah bumi, kami buat bumi yang baru. Tak susah dia nak buat benda yang baru, yang lebih kekal. Langit baru, bumi baru, tempat baru. Banyak peristiwa-peristiwa yang buruk dalam dunia ni. Tapi tengok, dalam dunia ni Allah beritahu ada satu benda digoncang macam mana pun dunia ni hancur, goncanglah macam mana pun, tapi ada satu tempat tak akan terusik. Goncangan tu tak akan kena. Tempat tu sentiasa tenang. Tempat tu aman, syahdu. Di mana tempat tu? Tengok. Dalam ayat dia kata apa? Dalam ayat dia kata allazina amanu. Dalam ayat Allah Ta'ala kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, kalau kamu ada sekeping hati yang beriman, yang hati itu pula berzikir pada Allah, hati itu tak terusik dengan segala kegoncangan. Dia akan tenteram dan damai. Dalam ayat Allah cerita. Allah cerita dalam ayat di mana jasad kena goncang. Peristiwa apa? Nazak. Peristiwa roh dicabut. Oh, roh dicabut. Goncang daripada kepala sampai kaki goncang. Tapi tengok Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dahsyat. Tu tengok Quran cerita bila orang tu nak mati apa jadi? Wattafatis saqu bisaq kalla idza balagatit taraqi. Kamu tengoklah bila roh dah sampai tang sini dah. Bila roh dah sampai tang sini, andai kata yang nak mati tu orang jahat, tengok Allah kata kat dia, man raqa. Man raqa. Siapa boleh raq kamu, ruqyah kamu, jampi kamu. Maknanya, siapa boleh baca doa supaya nyawa kamu tak tercabut. Man raq. Wa zanna annahu al-firaq. Waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Taulah roh tu dia nak balik bertemu Allah. Apa jadi? Tengok goncang, kegoncangan tu berlaku. Saq ni bermakna ni panggil apa? Anak anjing. Orang utara panggil anak anjing. Orang sini panggil betih. Pasal apa panggil anak anjing? Pasal anjing suka gigit sini, dia ingat anak dia. Orang Penang kata anak-anak anjing. Betih itulah. Saq, betih. Waltafati saqu bisaq. Kamu tengok goncangnya dia sampai betih itu, satu betih naik, satu betih turun. Kena mengena antara dia. Dia duduk tahan kesakitan. Dia duduk tahan. Dalam duduk tahan lagu tu, mata memandang ke atas. Badan dah tak boleh nak buat apa, collapse. Tengok Allah. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tengok dia panggil. Dia kata, wahai jiwa yang tenang. Tenang apa ya ikhwan dalam keadaan orang tengok orang nazak nak mati pun tak tenang. Adakah orang mati boleh tenang? Peristiwa besar ni, roh nak keluar. Roh telah pun duduk dalam badan kita puluh tahun. Lama dah, sebati dah. Dah jadi perisa dah. Sakit badan, sakit jasad. Dia melekat dengan badan kita ni sampai kulit kita ni. Kita sikit saja. Kerana kulit tu dah melekat dengan roh. Sikit saja sakit satu badan. Itu Allah kata kami bakar kulit manusia. Rasa roh dia. Sakit, kami tukar dengan kulit yang baru. Merana roh dia. Tapi bila orang nak mati itu orang yang ada iman, ada tasdik pada Allah, membenarkan bicara Allah tentang akhirat dan dunia, Allah Ta'ala kata kat dia, nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang damai, yang tenteram. Irji'i ila rabbik. Irji'i. Allah kata, jomlah balik berjumpa dengan Rabb kamu, pencipta kamu. Dalam keadaan dia redha kamu, kamu redha dia.
dalam keadaan kamu diiktiraf sebagai hamba dia, dan masuklah ke dalam syurga dia. Kerana itu ikhwan, pentingnya kita dapat hati yang Quran kata tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hati yang ada takwa ni. Takwa yang duduk dalam hati ni sangat penting. Kita jadi orang yang mulia. Hati kita jadi mulia. Allah pelihara, Allah jaga daripada fitnah, daripada kehidupan yang tak kekal. Allah bawa hati tu menuju akhirat. Tengok kaitan dengan Ramadan nak dapat hati yang besar lagu tu. 10 malam terakhir Nabi kata iltamisuha. Nabi kata kerjalah kuat sikit, carilah dia, beribadatlah lebih sikit pada malam tu supaya kamu dapat itu. Kamu dapat kemuliaan itu. Kemuliaan apa? Kemuliaan dapat beribadat, kita melakukan mujahadah ibadah pada Allah, kita bangkit, kita korban tidur kita sikit, kita tahu kita akan letih, tapi kita bangkit juga. Benda ni bukan selalu berlaku. Kita penuhkan dengan doa, dengan zikrullah, tilawatul Quran, memohon kehidupan kita akhirat. Kita minta akhirat lebih daripada kita minta dunia. Macam mana kita minta dunia sungguh-sungguh, laku tu kita minta untuk akhirat kita sungguh-sungguh sampai keluar air mata kita minta pada Allah. Inna rabbi la sami'ud du'a, inna rabbi qaribun mujib. Tuhan aku mendengar permintaan aku. Tuhan aku bila aku meminta pada dia, dia qarib, dia dekat, dia mujib, dia menerima segala apa yang aku minta dengan penuh keyakinan. Yang ni sampai pada peringkat Nabi kata, bawalah diri kamu, keluarga kamu pergi ke masjid, i'tikaf, minta di sana. Tinggal saat kesibukan dunia kamu, pohon kepada Allah Ta'ala. Supaya kamu dapat jiwa yang tenang. Seolah-olah apa sahaja yang kita pegang dalam tangan kita, pegang duit ke, kita pegang apa saja kita pegang, selagi hati kita tak dapat takwa, Allah tak mengiktiraf apa-apa daripada kita, ya kawan. Tak iktiraf apa-apa. Langsung tak iktiraf. Langsung tak iktiraf. Kita ada segala, kita ada rupa parahnya elok, kita ada harta, kita ada keturunan, kita berbangsa bagus. Andai kata orang lain kalau ambil darah titik warna darah merah lah, darah merah. Tapi orang ni kalau titik darah tak merah, hijau ke, biru ke, kuning ke, orang istimewa lah. Kesemua tu kalau kamu ada, semua tu kamu ada, segala-gala kamu ada, tapi kamu tak ada satu hati yang tunduk kepada Allah, yang beriman pada Allah. Allah tak iktiraf apa-apa daripada kita. You are nothing. Kita kosong, kita tak ada apa-apa. Kita kena bekerja keras sehingga kita dapat hati yang bertakwa kepada Allah. Kita yang perlu pada hati itu, ikhwan. Kita yang perlu kepada hati itu. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam hadis daripada Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi menyebut hadis ini dengan kedudukan dia hasan sahih. Hadis ini ada kudusi. Nabi sebut, Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, Allah turunkan hadis kudusi ini dengan bahasa yang macam ni. Dan dia hadis kudusi ini, perkataan dia ni masuk dengan suasana kita duduk dalam bulan Ramadan. Tapi dia secara umum, hadis ni secara umum, tapi dia sangat at par dengan kedudukan kita dalam bulan Ramadan. Allah guna perkataan, Nabi kata apa? Nabi kata, Inna Allah Ta'ala yaqul. Nabi kata, Allah sebut, Allah kata dalam hadis kudusi, Allah kata, ya bena Adam, tafarragh li'ibadati. Ya bena Adam, tafarragh li'ibadati, amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Allah kata, wahai anak Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati,
Allah kata, kosongkanlah masa kamu sebentar, datanglah ibadat pada aku. Tafarraq li'ibadati, kosongkan masa kamu, kosongkan sebentar hidup kamu. Datanglah taat pada aku. Lihat apakah manfaat kamu akan dapat dengan kamu taat pada aku. Lihatlah apakah manfaat kamu akan dapat dengan kamu menjauhi larangan aku. Dengan kamu taat pada perintah aku. Apa manfaat dunia dan akhirat kamu akan dapat. Tafarraq li'ibadati. Kosongkanlah. Stop saat. Hentikan kesibukan kamu tu. Stop saat, kata Allah. Mai ibadat kat aku. Mai ibadat pada aku. Sebab aku buat kamu untuk ibadat. Aku buat kamu untuk kamu taat pada aku. Kosongkan saat masa kamu. Datang saat kepada aku. Kalau ini kita boleh buat. Kebetulan kita memang masuk bulan Ramadan. Kita bersungguh-sungguh sedikit. Tengok Allah Ta'ala kata, tak ada yang sia-sia. Allah Ta'ala guna perkataan amla sadraka ghinan. Amla sadraka ghinan. Amla, malak. Amla bermakna kepadatan. Amla sadraka ghinan. Akan aku padatkan dada kamu dengan kekayaan, kecukupan. Tafarraq li'ibadati, kamu bagi sikit masa ibadat pada aku, taat pada aku, jauhi larangan aku. Amla sadraka ghinan, akan ku penuhkan dada kamu dengan kecukupan, kekayaan. Wa asudda faqrak, akan aku tutup segala kefakiran kamu, segala ketidakcukupan kamu, keperluan hidup kamu akan aku tutup. Aku akan bagi hidup kamu ni kesemuanya cukup. Tak ada yang tak cukup. Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala kata, kamu datanglah beribadat seketika pada aku. Subhanallah ikhwan. Bahasa-bahasa yang Allah turunkan, Nabi pakai. Tambah kita duduk dalam dunia yang macam ni sekarang, ikhwan, dapat kita rasa kebenaran perkataan-perkataan itu. Allah kata, wa illa taf'al. Tak apalah, kata Allah. Kalau kamu tak ada masa. Kamu memang tak ada masa. Atau kamu ada masa, tapi kamu perlu masa untuk benda lain. Kamu sibuk. Bila sebut untuk Tuhan ni, busy lah. Tak cukup masa lah. Tak apa. Wa illam taf'al. Kalau kamu tak ada masa ibadat pada aku, tak apa, Allah Ta'ala kata. Tapi kamu ingat. Allah kata, mala'atu yadaika syughlan. Yadaika syughlan. Akan aku penuhkan kedua tangan kamu dengan kesibukan dunia. Walam asudda faqrak. Dan aku tak jamin apa-apa. Aku tak akan cukupkan kehidupan kamu. Kamu hiduplah. Subhanallah, ikhwan. Dan kita, orang kata boleh buka mata, boleh pasang telinga, boleh fikir. Trend hidup manusia yang bercanggah dengan hadis kursi yang sahih ni, jadi tak sungguh lagu ni. Jadi tak sungguh macam ni. Kalau dalam sebuah negara tu pemimpin tak ada masa ibadat pada Allah. Pemimpin boleh bercakap macam-macam tajuk. Tapi tajuk mengajak rakyat beribadat pada Allah tak masuk dalam tajuk. Semua bab boleh bercakap. How to develop this country, this economy. Kita nak jadi little dragon move. Anak-anak naga dalam ekonomi yang sedang merangkak naik. Macam mana kita nak repair itu, macam mana kita nak repair ini, kesemua orang boleh bercakap. Dan setiap orang bila bercakap, bidang dia nampak ketokohan dia. Tapi bila nak mengajar umat kepada Allah Ta'ala, hilang ayat, hilang kamus, hilang dictionary. Walaupun orang itu bangsa dia Melayu, Islam, agama dia, hilang perkataan nak mengajar umat kepada Allah. Kenapa itu terjadi? Kerana itulah manusia telah sibuk dengan hidup dia.
Dia sibuk dengan keperluan dia. Maka Tuhan kata, aku tak cukupkan kamu. Aku tak akan penuhkan dada kamu dengan kecukupan, dan aku tak akan tanggung segala keperluan hidup kamu. Bahkan kedua tangan kamu tu aku letak sibuk, dan aku tidak akan tutup kefakiran kamu. Tu manusia, tengok apa akan jadi. Kalau mak bapak boleh risau kalau anak dia nak SPM ni macam mana. Lepas tu pula tengah-tengah SPM anak kena COVID-19 pula, berapa paper kena stop. Dalam bulan puasa ni pula nak sambung lagi berapa paper tu, mak bapak boleh pening macam-macam pada anak, masa depan anak. Tapi mak bapak tak ada masa nak bercakap dengan anak tentang akhirat anak. Tengoklah kehidupan akan arah ke mana, ikhwan. Lepas kita ada anak. Lepas anak kita ada cucu. Lepas cucu kita akan lihat anak pada cucu kita, cicit kita, ke mana arah jalannya. Kesemuanya akan hidup dengan tak ada kecukupan. Macam dalam negara kita ini sekarang, apa yang tak cukup? Apa yang Tuhan tak bagi kat kita? Dalam sebuah negara yang kaya raya, kalau kita duduk tanah Arab, kita balik ke Malaysia, kita tahulah nikmat Malaysia ni lagu mana, ikhwan. Pengalaman saya di Iraq, kami nak minum ayak buka pek ayak turun tu, tak boleh minum lagu tu terus. Nak kena masak ayak tu, tak sedap langsung. Ayak dia punya garam tinggi, tak sedap langsung. Tapi bila balik ke Malaysia ni, ulas aja pek ayak dalam mana, boleh suar mulut minum ayak, tak payah tapis, telan kedegung masuk dalam perut. Punya nikmat. Nak tunggu hujan turun. Hujan turun, Allah. Hujan turun titik, nampak hujan turun, tapi tak nampak kena bumi. Dia hilang. Padang pasir tu dia naik, panas dia. Tapi balik ke Malaysia ni, mandi hujan. Punya nikmat. Jadi apa yang Tuhan tak bagi? Bukan kata Malaysia, negara orang Islam ni kebetulan tang mana orang Islam duduk, tang situ Tuhan bagi. Nikmat demi nikmat. Apa yang tak cukup dengan kita? Tapi should be wrong somewhere. Kenapa hidup kita jadi macam ni? Kenapa orang besar-besar keluar televisyen masa ada rasuah? Orang kecil pun ada rasuah, orang besar ada rasuah, orang kecil pecah amanah, orang besar pecah amanah. Orang kecil tak kenal agama, orang besar tak kenal agama. Orang kecil berkelahi, orang besar berkelahi. Kalau orang kecil berkelahi tu kita boleh katalah kecil, berebut apa? Berebut gerai, berebut apa? Berebut nombor. Tapi tak ada pun orang kecil berkelahi. Melainkan isu orang kecil berkelahi, mesti orang besar berkelahi. Tak kenal tak mana kita ni. Kaya. Duit banyak. Apa lagi kita hatta dalam tanah kita, hatta dalam laut kita boleh berkeluar minyak. Kaya. Tapi kenapa hidup kita tak tenteram? Should be wrong somewhere. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia. Dalam Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihimul barakat. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka daripada langit dan bumi itu pintu-pintu keberkatan. Beza, ikhwan. Kaya, ada duit, cerdik, bijak, pandai, tapi tak ada berkat. Beza hidup, ikhwan. Tu orang tua-tua kata apa? Orang tua-tua kata penyejuk mata. Aku tengok anak aku ni sejuk perut. Bahasa orang tua-tua. Quran kata qurrata a'yun. Orang tua-tua kata sejuk perut. Anak mana yang biasa tengok sejuk perut ni? Anak yang mana? Yang keluar maghrib balik subuh? Anak tu sejuk perut? Anak yang mana? Anak yang dengar kata. Anak yang duduk depan mata dia.
Yang buat apa dia suruh, anak tu dia tengok dia sejuk perut. Kita tak ada suasana bi'ah kita sejuk perut. Tengok satu pemimpin sejuk perut. Tak ada, ikhwan, semua lemah perut. Tak ada. Nak cari hak sejuk perut ni kita dengar, bila dia dengar dia sebut pasal Allah. Yang duk ada lah. Tak ada macam bukan mengharap macam mana Khalifah Umar Al-Khattab, satu khalifah. Macam manalah rakyat tak sejuk perut dapat khalifah lagu ni, ikhwan. Bila orang mai jumpa khalifah, rakyat mai jumpa khalifah. Abu Bakar As-Siddiq. Kita boleh tengok cerita ni di dalam Syiar Alam Nubala ada, dalam Bidayatun Nihayah ada, dalam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya ada. Orang datang pada Abu Bakar. Rakyat biasa datang yang buat salah, langgar undang-undang sana, langgar undang-undang sini. Nak minta jumpa khalifah. Orang bagi jumpa. Akhirnya jumpa. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Orang tahulah kelembutan dia. Dia lembut. Tapi dia tegah dalam hal hukum. Saya salah. Saya nak minta bantuan. Kata, bantuan apa anak? Kata, bolehkah ringankan saya punya hukuman ni, ataupun diberi canlah pada saya tak dihukum. Abu Bakar tengok kes dia. Abu Bakar kata, hang salah, hang patut dihukum. Pemimpin kata kau patut dihukum, rakyat terima tu dengan gabra macam mana, ikhwan? Takutlah. Takut. Menangis, hayat mata dia turun. Kata, tolonglah saya. Abu Bakar kata, aku tak boleh tolong sebab ini hukum. Tapi hukum dia tu taklah melibatkan qisas dan hudud. Dia di bawah hukum ta'zir. Menangis dia ayat mata dia turun. Dia jalan pergi. Dia beralih jalan berapa langkah. Abu Bakar tengok dia, Abu Bakar panggil. Ta'al ya Fatah. Mai sini. Dia kata saya. Tak apa, Abu Bakar kata, aku tolong hang. Aku settlekan masalah hang. Kerana dia bukan hukum hudud, dia bukan hukum qisas. Dia hanya ta'zir biasa. Aku tolong. Kawan ni kata, khalifah, tadi saya minta tolong, khalifah kata tak boleh. Kenapa tiba-tiba khalifah nak tolong saya? Abu Bakar tengok khalifah. Memang dapat khalifah lagu ni, ikhwan, sejuk perut lah kita. Apa Abu Bakar kata? Bila hang pusing ke belakang, aku tengok ayat mata hang. Aku teringat, apakah nasib aku di hadapan Allah? Kalau aku berjumpa dengan Allah, Allah tak mau tolong aku macam aku tak mau tolong hang. Apa jadi kat aku? Aku tolong hang. Mudah-mudahan Allah tolong aku di akhirat nanti. Ya subhanallah, ikhwan. Khalifah sentiasa fikir dalam kepala dia macam mana nak bantu kehidupan rakyat dia. Dan Allah bantu kehidupan dunia dia dan pemerintahan dia. Bukan khalifah yang fikir macam mana nak bagi bebanan dan tekanan pada rakyat. Kalau itu yang kita fikir, apa Tuhan buat? Tuhan bebankan kepimpinan kita, ikhwan. Akhirnya semua tak dapat barakah. Yang ni ikhwan. Datang Ramadan disuruh kita berbetul balik. Berbetul balik. Tengok satu contoh. Orang-orang dulu, walaupun mereka tak duduk zaman teknologi macam kita, tapi mereka dapat rahmat besar. Mereka dapat rahmat ulama menjadi payung ummah. Saya fikir cerita yang paling popular, semua orang kenal, siapa dia? Imam An-Nawawi rahimahullah. Raja panggil, minta persetujuan daripada An-Nawawi. Dia bukan orang kerajaan. Dia ulama, tapi dia tak kerja kerajaan. Tapi nak dengar pandangan dia. Panggil dia nak minta restu. Apa dia? Nak naikkan cukai kepada rakyat yang ada. Nak ambil cukai bukan untuk apa-apa, tapi untuk pakai duit tu sebab kita akan mengalami zaman peperangan. So Nawawi tanya, cukai macam mana nak ambil? Kata kita akan kenakan cukainya lebih kepada rakyat. Nawawi tanya sepatah, ikhwan. Ini kalaulah kita dapat ulama-ulama yang macam ni lah, ikhwan. Ya Allah.
rahmat hidup kita. Nawawi tanya sepatah, tuanku nak ambil cukai kepada rakyat dalam negara Syria ini, Damsyik ini, Damaskus ni, saya nak tanya sepatah, telahkah tuanku pakai ke semua harta peribadi tuanku, jual ke semua barang-barang berharga dalam istana, ambil duit-duit, pakai dahulu duit-duit segala wazir-wazir yang ada, menteri-menteri yang ada, telahkah tuanku buat demikian? Dia kata, tak, saya tak buat demikian. Kata Imam Nawawi, kalau begitu, saya menyatakan tak boleh tuanku ambil cukai pada rakyat. Kerana apa? Kerana ada solusi yang lain. Pakai yang tu dulu. Kata raja, maksudnya macam mana? Maksudnya, tuanku pakai dulu apa yang ada dalam istana ni boleh jual. Gelang tuanku ke, subang tuanku ke, handbag tuanku ke, jual ke semua. Pakai. Tak cukup. Tak cukup yang tu. Barulah saya akan berani menyatakan boleh pakai duit orang miskin. Tambah ke atas. Agak-agaklah gubernur masa tu dengar nak buat apa kat dia. Merah telinga dia. Apa dia buat, ikhwan? Nawawi kena keluar daripada Damsyik. Tapi sampai sudah dia kata, dia tak akan bagi fatwa membebankan umat. Kerana bila kita tak menolong sesama kita, Allah tak akan tolong kita. Kerana Nabi menyebut, Allah akan tolong kita. Hamba dia Allah akan tolong. Kalau hamba itu tolong saudara dia. Ikhwan, bulan puasa sebesar macam ni, ikhwan, dengan di dalam dia ada macam-macam penyucian yang ada. Kita mengharapkan suatu tazkiyah dan tarbiyah itu berlaku secara raksasa. Secara perubahan besar. Profesor Dr. Mustafa Sibai, dia kata dalam buku dia Ramadan, dia kata Aisyah radhiyallahu anha telah pun menginfakkan dalam bulan Ramadan pada satu hari satu malam sebanyak 300 dirham. Dan Aisyah ni bukan orang kaya, hanya isteri Nabi yang kita tahu hidup dia terlalu sederhana. Dia orang yang bernilai di sisi Allah, tapi dia telah infak 300 dirham dalam bulan puasa. Kata Profesor Dr. Mustafa Sibai, kalau Aisyah menjadi tempat rujuk orang Islam pada masa itu boleh buat demikian, bagaimanakah dengan tempat yang menjadi pegangan orang Islam, pemimpin mereka, ulama mereka? Telahkah mereka infak untuk rakyat yang susah dalam bulan Ramadan? Tengok nasib orang miskin, bela harta-harta zakat dipakai secukup-cukupnya bagi kehidupan pada orang miskin dengan tak perlu melihat kepada baki wang zakat. Diambil wang zakat daripada orang yang bayar zakat untuk membantu orang miskin tanpa perlu lihat baki. Kita bukan nak tengok balance dia. Saya dah pakai, banyak mana balance. Dia bukan pertandingan tengok balance. Dia adalah suatu perlombaan membantu orang sebanyak-banyaknya. Telahkah kita buat kesemua ni, ikhwan? Kerana itu, ikhwan, kalau Ramadan kita nampak dengan pintu sempit, semayang, puasa, zakat, buka puasa dengan kurma sahaja, kita tak nampak penyucian jiwa yang besar. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita tak nampak Ramadan jalan menuju kepada takwa. Kerana itu, sebanyak-banyak pengisian yang macam ni, akhirnya kita nak sampai kepada kemuncak ni. Allah Ta'ala kata, tafarragh li'ibadati. Kau kosongkanlah masa kau beribadat pada aku. Amla sadraka ghinan. Akan aku penuhkan dada kau dengan kecukupan. Wa asudda faqra. Aku tutup keperluan kamu. Kamu tak akan ada benda yang kamu perlu yang kamu tak dapat. Aku cukupkan kamu. Tapi ingat kata Allah, wa illam tafa'al. If you say no time. Kalau itulah kita kata, ataupun kita dah kata, saya nak buat apa, saya dah buat banyak dah. Kalau itu yang kita kata, bermakna kita ada ayat tak mau. Saya dah buat banyak dah, saya dah tolong orang banyak dah ni.
Kalau nak tolong betul-betul, dia kata kalau harta saya selori pun habis semua. Tak apa Allah kata. Wa illam tafa'al. Apa ayat kamu, tapi menggambarkan kamu tak mau kerja keras. Tak apa kata Allah. Apa aku buat? Mala'atu yadaika syughlan. Kau tinggal ibadat, akan ku penuhkan kedua tangan kamu dengan kesibukan dunia semata-mata. Sibuk sampai no time, sampai tua, sampai pencen. Bayang balik, mai hari tua, pencen 60, masa tu nak bekerja untuk akhirat. Baki umur banyak mana tak tahu. Dan kata Allah, walam asudda faqrak. Aku tak akan tutup keperluan kamu. Kamu akan jadi orang yang tak pernah cukup. Karena itu ikhwan, tadi pada awal saya katakan, kita sembang ringan-ringan aja, tak ada yang berat pun. Tak ada berat pun. Cuma dengar macam berat, tak ada apa pun. Kita cuma sembang kosong. Tak ada. Nothing heavy. Tak ada apa pun. Ayak segelas pun tak ada, ikhwan. Nothing heavy. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ada satu benda penting kita kena tahu. Di samping kita memburu Lailatul Qadar, kita duduk dalam bulan Ramadan, ada satu benda kita kena tahu, apa dia? Apakah penghalang kita yang akan menjadi penghalang utama kita tidak mendapat keberkatan Lailatul Qadar? Cukup penting tahu. Hak memburu satu bab. Apa penghalang kita, ikhwan? Penghalang kita apa? Yang Nabi sebut, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang qama lailatul qadri dengan iman dan mengharap Allah, Allah ampun dosa dia. Jadi apa yang menjadi penghalang kita, ikhwan? Ya, penghalang itulah yang kita kena tahu juga. Kadang kita puasa, kita buka puasa dengan kurma, minum air, alhamdulillah, kita pergi semayang, nampak sunnah. Habis semayang, maghrib kita makan. Makan pun ala kadar. Makan nasi pun 3 camca. Penang dia tak ada sudu, dia camca. Kami orang Penang, kami tak ada gelas, kami ada cawan. Kadang cawan pun tak ada koleh. Makan pun 3 camca. Nampak zuhud lah, nampak apa. Nampak subhanallah, semayang pun 8 rakaat, 13 witir. Oh, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ibadat kita buat itu ada halangan dia. Tak sampai pada Allah. Tak sampai. Apakah halangan yang pertama, ikhwan? Halangan yang pertama. Saya bincang santai, saya duduk tengok jam lagi panjang kan. Panjang pun susah juga, ikhwan. Mamak ni pantang dapat mikrofon. Lupa diri. Satu, apa penghalang? Penghalang paling besar adalah nawaitu, ikhwan. Hadis nombor 1, nawaitu. Nawaitu. Tu semalam saya ada forum dengan Dr. Ahmad Jalaini. Saya petik perkataan doktor. Saya kata semalam doktor punya perkataan tu boleh ditulis dengan tinta emas. Apa dia? Kata Dr. Ahmad Jalaini, niat kita nak dekat diri pada Allah pun Allah tahu. Kalau kita ada hati tak mau dekat diri pada Allah pun, Allah tahu. Kita boleh pakai uniform. Macam saya pakai uniform, selendang, pakai ni semua sampai kepiah apa pun tak ada. Saya nampaklah Islamik sikit. Tapi apa pun tak ada. Kepiah. Menang saya lah. Kalau masuk syurga tu dengan selendang, memang saya nombor 1 lah. Tapi hang pakailah selendang apapun, hang pakailah uniform apa. Tapi fikiran hang, hati hang, jantung hang, Allah nampak yang tersembunyi macam mana Allah nampak yang terang. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Kalau kamu sirkan perkataan kamu, kamu jaharkan perkataan kamu, Allah Ta'ala itu latifun khabir. Dia mengetahui yang halus-halus tu. Dia sangat ketahui. Sangat Allah ketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah keluarkan yang tersembunyi itu.
Bagi kamu nampak balik. Allah sangat tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia alim benda yang ghaib tak nampak dan syahadah benda yang terang. Jadi kenapa sebahagian besar ibadat kita buat ni, masa waktu kita sembahyang ke masjid, kita pergi majlis taklim, tapi kita belum lagi berubah. Allah tahu hati perut kita sungguh-sungguh, ikhwan. Kita ada nawaitu apa sebenarnya? Tu orang tua kata apa? Sambil menyelam minum air. Ini jenis selam tak pakai mask, tak pakai tonggeh tu. Kalau pakai tonggeh tu minum air mampu itu ke? Orang tua dulu dia boleh selam. Saya kata sambil menyelam minum air. Ada dia kata apa? Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ya. Apa sebenarnya? Kita bercakap pasal Islam. Orang bercakap Islam, kita bercakap Islam. Nawaitu kita itu tak sampai. Kenapa? Kerana itu bukan nawaitu kita. Kita takkan dapat perubahan kalau kita buat dakwah. Kenapa orang tak berubah? Memang kita buat dakwah secara zahir, tapi secara nawaitunya, apa kita nak dengan dakwah kita? Kita nak publicity, kita nak buat side income kita. Apa kita nak buat sebenarnya? Kalau sampai kubah kita nak buat sampai 500,000, apa yang kita mau sebenarnya? Ada masjid cantik. Tu orang yang buat masjid tu, arkitek tu. Saya jumpa sendiri arkitek tu, dia kata saya design masjid. Dia saya design masjid ni tak ada kubah. Ingat lagi Tuan Haji Suhaimi, dia arkitek. Dia buat, kata saya yang design, tak ada kubah. Oh, masjid boleh buat tak ada kubah? Boleh buat tak ada kubah. Kubah itu hanya satu simbol lah. Orang dulu bukan Islam mewajibkan ada kubah. Sampai nak buat kubah saja 500,000. Dengan lupa ini bulan Ramadan, dengan lupa matlamat kita tolong orang miskin. Kalau 500,000 tu buat kubah, 500,000 tu pergi tolong orang miskin. Kadang-kadang macam tak nampak langsung arah tuju sama ada mardatillah ataupun sebenar-benar mencari harsad dunia, mencari habuan dunia semata-mata. Kadang-kadang tak masuk akal. Orang Arab kata apa? Ghairu ma'qul. Tak dapat fikir. Allah tahu. Jadi semalam bila Dr. Ahmad Jalani sebut itu, saya betul lah. Memang Allah bagi ilham kalimah ni pada dia lah. Allah tahu nawaitu kita. Lepas itu kadang-kadang tak dapat apa pun perubahan. Keliling kita tak ada apa pun. Mak mengaji, bapa mengaji, anak tak ada apa pun. Anak orang bang maghrib boleh tengok, boleh buka TV lagi, tengok gambar apa sekarang ni? Gambar Filipin ke? Apa legal apa dia panggil tu? Maghrib tengok gambar lagu tu, maghrib. Yalah, best macam mana pun gambar tetap gambar. Persiapan kita dengan Tuhan ni macam mana? Tak apalah, it's okay lah. Tapi dia kata it's okay lah, tapi saya pun pergi sembahyang lah juga. It's okay lah, it's okay. Nawaitu kita penghalang kita, ikhwan. Penghalang. Satu, dua. Apa dia penghalang kita, ikhwan? Penghalang kita, ikhwan, langkah kita. Langkah. Khitah, langkah. Kalau langkah itu kita buat sendiri, kalau dia urusan ibadat nak menuju Allah, langkah tu kita tak ambil langkah yang dilangkahi oleh kekasih Allah yang bernama Rasulullah, kita tak sampai pada Allah. Macam hal i'tikaf, hal sembahyang, hal zikir. Langkah tu. Lepas sembahyang Muhammad ajak subhanallah, alhamdulillah. Tempat lain yang tak melibatkan sembahyang, banyak zikir ada. Yang tak melibatkan waktu sembahyang, waktu tu hujan turun lebat beru, kata hujan turun, nak kata apa? Nak kata Masya Allah, nak kata Astaghfirullah. Balik pada Nabi ajak apa? Allahumma saiban nafi'ah. Angin mai, berum, kata angin mai kuat. Hujan tak nampak macam nak mai, tapi angin mai dulu. Nak kata apa? Allahu Akbar. Ya Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-rih
wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih. Baca itu doa dia. Sekarang angin, angin. Tak mau baca doa ni. Nak baca doa apa nak baca? Hu. Ada hu hujan tak berhenti. Ha. Boleh ke? Ada hu boleh ke? Kenapa nak baca hu sedangkan Nabi dah ajak dah time tu baca apa? Adakah satu kalimah orang boleh ajak kepada kita satu kalimah tapi ada 3 benda ni. Satu, kalimah tu dikatakan kalimahnya ringan di mulut. 2, kalimah itu berat di mizan. Ketiga, kalimah itu dicintai oleh Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Mana kita nak cari kalimah tu? Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani 'alal mizani habibatani. Apa kalimah dia? Hu dah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa nak tukar? Kita nak tukar dengan apa ni? Maka macam mana pun bersih hati kita, tapi jalan kita pakai itu tak ikut jalan Muhammad, tak sampai kita pada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan, dalam kita melangkah menuju Allah, jangan sekali-kali terlibat dengan bid'ah. Kerana confirm daripada mulut Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Aisyah juga riwayat, man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang pergi reka satu cara yang tak ikut dengan cara Nabi, lepas tu dia beramal dengan cara tu. Aisyah kata, Nabi kata tak payah banyak, amila amalan, semua baca dengan mufrad, amila amalan, satu je amalan dia buat, tak sampai pada Allah. Fahuwa radd. Bacaan dia rad. Dal. Atas dal tu ada sabdu. Fahuwa radd. Apa dia? Ai mardud. Aisyah kata confirm ditolak. Confirm. Itu baru 3. Duk ada 6. Maknanya Ramadan lagi sekali ya. Ada 6. Bawa bab 3. Lajak jauh. Tapi saja saya tinggalkan 3 dahulu, ikhwan, supaya kita kan jadi macam ayam duk cakap nak cari cacin kan. Maksudnya orang utara dia ada satu makanan nama cakap ayam. Sini tak ada kan? Ayam. Ayam ni dia nak cari makan kan dia cakap. Sampai bertanda, sampai kita ada makanan cakap ayam. Tapi dia manis lah, nak bagi gula naik cantik lah. Cakap ayam. Saya sekali makan tak apa, cakap ayam. Kita cakap baru dapat makan, cakap baru jumpa. Tak cari tak dapat. Khazanah. Jadi pendek kata, saya katakan 1, 2, 3 tadi, 4, 5, 6. 4, 5, 6 tu saya rumus dengan satu perkataan. Perkataan dia apa dia? Mazmumah. Nanti ulama senaraikan mazmumah tu ada 3. Tapi saya bulatkan dengan mazmumah. Dalam banyak-banyak mazmumah ni ada satu mazmumah, satu kumpulan mazmumah dipanggil dengan nama khaba'isul qalbi. Khaba'is itu masuk tanda, itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dipakai perkataan tu khaba'isul qalbi. Apa terjemahan dia? Kita masuk tanda. Berlindung pada Allah daripada khubus dan khaba'is. Khubus dan khaba'is. Khabis, Quran guna khabisah. Khabisah bermakna benda kotor, benda jelek.
benda buruk, kalimatul khabithah, kalimah yang buruk, jelek, kotor. Maka dalam hati kita ni ada beberapa sifat. Kalau ada, hati tu dikatakan hati yang kotor, hati yang bernajis, hati yang buruk. Sebanyak mana amalan kita buat dekat diri pada Allah, tak sampai pada Allah. Kita kena cuci benda tu dulu, ikhwan. Bila nak cuci, insya-Allah kita mai lagi sekali. Tengok dan kata dan. Mai pun tunjuk tergempak. Tangguh pun tunjuk tergempak. Itu je orang belah Penang kata duk tak duk tu. Kata duk tak duk. Duk tak duk ni apa dia? Duk tak duk. Duduk ni duduk. Ni duk tak duk. Berdiri dak, duduk dak. Macam mana kelakuan dia? Duk tak duk hujan. Duk tak duduk ribut. Hang ni duk tak duk mengamuk. Jadi tak boleh faham pasal apa. Tak boleh faham tu tanda faham lah. Itu kaedah dia. Tak boleh faham tu tanda faham. Jadi insya-Allah ikhwan, pada akhir-akhir Ramadan ini saya ucapkan selamat bermujahadah diri. Bahawa Ramadan ini bukan nak menyebut kita tentang buka puasa dengan kurma semata-mata, tapi ada satu perubahan yang besar, la'allakum tattaqun. Semoga Allah berkati kita ikhwan, Allah bagi kepada kita taufik, hidayah untuk jalan menuju Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah berkati kita. Terima kasih kepada sahibul bait, tuan rumah kita, sahabat-sahabat. Di depan saya ni ada audien banyak, melimpah ruah. Antum tak nampak, saya je nampak. Itu karamah saya lah, antum tak nampak. Saya nampak khazanah-khazanah manusia yang soleh dan solehah duduk depan saya. Semoga Allah berkati kita, keturunan kita sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Ya. Boleh. Dah habis kan? Habis kan? Boleh. Kita baru boleh open mic.